Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua ibu bapa prasekolah tahun 2021. Memandangkan kita masih dalam tempoh PKP dan kita tidak dapat melaksanakan taklimat kepada ibu bapa dan juga tak dapat melaksanakan PDP kita secara bersemuka di sekolah, maka saya gunakan ruang ini untuk menyampaikan sedikit taklimat kepada ibu bapa tentang prasekolah 2021, terutama bagi mereka yang baru pertama kali anaknya bersekolah di sekolah. Okey, taklimat ini yang kita jadualkan hari itu adalah tempoh hari adalah pada 20 Januari di Dewan Terbuka, tapi kita tak dapat laksanakan. Tapi tak apa, kita cuba cara lain, medium lain supaya apa yang akan saya sampaikan ni sampai kepada tuan-tuan dan puan. Okey, ini adalah ucapan agenda yang sepatutnya kita lakukan, tapi saya ambil alih terus kepada agenda kita yang ketiga, iaitu taklimat oleh saya, ya. Okey, matlamat pendidikan prasekolah ni. Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas 4M dan memupuk sikap yang positif dalam diri masing-masing sebagai persediaan untuk masuk ke tahun 1. Saya highlightkan perkataan semua aspek perkembangan. Okey, bermaksud di sini adalah bukan saja perkembangan dari segi pembelajaran akademik, tapi perkembangan dari segi pergaulan, sosio-emosi dan juga kesediaan dia untuk berkongsi barangan, bertolak ansur, aktif di dalam kumpulan dan sebagainya. Okay, semua aspek perkembangan, juga perkembangan dari segi motor kasar seperti merangkak, berlari, bermain, menangkap bola, membaling bola. Okey, semua aspek perkembangan, bukan khusus kepada akademik semata-mata. Dan kedua, menguasai kemahiran asas 4M. Apa 4M tu? Membaca, okey, mengira, okey, menulis dan juga menakul. Membaca, mengira, menulis, 3M ni memang semua orang dah tahu. Menakul ni adalah dia murid ni berfikir tentang sesuatu. Contohnya dia tengok hari ni cuaca awan ni gelap, so dia menakul, oh mungkin hujan akan turun. Okay, itu untuk menakul. Dan juga memupuk sikap yang positif. Sikap positif ni, murid ni ada egocentrik masing-masing. Bermula daripada dia 3 tahun, dia dah mula ada sikap egocentrik dalam diri. Okay, dia tak nak berkongsi barang-barang, dia tak nak, dia punya saja. Tapi sikap positif ni dia boleh dipupuk dengan dia rasa bertolak ansur dengan rakan-rakan dia melalui aktiviti-aktiviti yang kita lakukan di dalam kelas. Okey, ini ada enrolment murid bermula daripada 2018 saya di SK Jijan sehingga kinilah. Setakat ni kita tak pernah dapat murid kurang daripada 25 orang, walaupun permohonannya sentiasa melebihi 25 orang. Tapi dalam permohonan tu ada murid yang 3 tahun, 3 tahun pula, 5 tahun dan 6 tahun. Jadi kita utamakan murid 6 tahun. Jika tak cukup, baru kita ambil murid. Kita utamakan 6 tahun. Jika tidak cukup, kita akan tampung dengan murid yang 5 tahun. Okey, ini kurikulum kita. Ada 6 tunjang yang murid akan pelajari di kelas prasekolah. Tunjang paling utama komunikasi yang merangkumi 2 mata pelajaran teras utama, iaitu BM dan BI. Okey, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris CEFR. Bahasa Inggeris CEFR ni hanya ditawarkan di kelas prasekolah ni saja, kerana bila dia masuk ke tahun 1 nanti juga akan mempelajari bahasa Inggeris CEFR. Okey. Kemudian tunjang utama lagi lain yang utama adalah sains dan teknologi, juga membawa 2 mata pelajaran teras di situ, iaitu sains dan juga matematik. Okey. Kemudian kita ada tunjang kerohanian dan sikap, itu pendidikan Islam dan pendidikan moral. Setakat ini kita tidak menerima
murid-murid moral, murid-murid bukan beragama Islam. Jadi kita ada seorang ustazah yang akan, sekolah akan menyediakan seorang ustazah yang akan menyampaikan pendidikan Islam di kelas prasekolah, iaitu Ustazah Wan Zuraini, yang akan masuk ke kelas prasekolah 2 kali seminggu. Kemudian kita ada tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Ini yang murid-murid sangat suka, iaitu waktu ni kita belajar pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan, PSV, seni, muzik, okey. Dan juga tunjang keterampilan diri, iaitu kemahiran bersosial. Ini kita terapkan masuk dalam tunjang yang asas, mata pelajaran teras, okey. Dan seterusnya tunjang kemanusiaan berkaitan dengan sejarah alam sekitar dan juga komuniti. Jadi inilah 6 tunjang yang akan dipelajari oleh murid prasekolah KP. Pelaksanaan PDP pula macam mana? Pelaksanaan pengajaran dalam kelas tu. Okey, kita ada pembelajaran bersepadu, iaitu perbualan awal pada waktu pagi selepas makan sarapan. Kemudian kita ada aktiviti pembelajaran, kemudian kita rehat dan kita ada aktiviti penutup selama 10 minit. Perbualan awal 20 minit, rehat 10 minit, aktiviti penutup 10 minit. Okey, aktiviti pembelajaran. Okey, kita ada pembelajaran berasaskan projek, penerokaan dan eksperimen, aktiviti penyelesaian masalah dan aktiviti menggalakkan pemikiran kreatif. Okey, yang ni kita akan combine dan kita akan ubah ikut kesesuaian mata pelajaran dan tajuk pada hari tersebut. Manakala aktiviti luar pula adalah aktiviti fizikal dan juga main bebas. Aktiviti fizikal 2 kali seminggu waktu pagi selama 30 minit bagi satu sesi, dan main bebas kita selang-selikan di hujung waktu PDP, iaitu sebelum balik. Okey. KSPK dan KSPK Semakang 2017. Okey, kurikulum KPM ataupun kurikulum yang disediakan untuk prasekolah adalah kurikulum standard prasekolah kebangsaan, atau nama pendeknya adalah KSPK. KSPK ni adalah sentiasa disemak oleh panel-panel kementerian di BPK, di bahagian pembangunan kurikulum di KPM, untuk membentukkan kurikulum ni. Okey, dan sentiasa ada semakan supaya ia selari dengan kurikulum KSSR sekolah rendah masuk di tahun 1 nanti. Dia selari, dia tak lari daripada sebab kita institusi di bawah KPM, jadi prasekolah ni pun di bawah BPK, dan dia menggubal kurikulum tu selari dengan kurikulum di sekolah rendah KSSR. Jika KSSR ada semakan 2017, KSPK pun terpaksa buat rombakan dan akan buat semakan balik semula kurikulum dia, dan berlahirlah KSPK semakan 2017 ni. Okey, dia ada pemurnian. Okey. Waktu mengajar waktu peruntukan waktu mengajar untuk murid prasekolah adalah 4 jam sehari, termasuk perbualan awal, rehat, penutup, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam, matematik, fizikal, main bebas dan aktiviti pelajaran. Dalam seminggu kita ada 1200 minit. Okey, yang tuan-tuan dan puan-puan kena pegang adalah 4 jam satu hari. Kita mula pada jam 7.40 pagi dan kita balik pada pukul 11.40 pagi. Ini pembaharuan untuk 2021, sebab 2021 persekolahan norma baharu. Okey, ini adalah jadual waktu kelas prasekolah kita untuk tahun 2021. Kelas prasekolah Al-Biruni ataupun prasekolah Bestari, prasekolah SK Jijan, bermula 7.40 ya tuan-tuan. Okey, sebab di dalam jadual aliran perdana tahun 1 sampai tahun 6 kita dah gugurkan waktu perhimpunan pagi. Maka saya mulakan waktu PDP kita lebih awal. Sama seperti sekolah rendah tahun 1 hingga 6, mereka pun mula PDP awal kerana kita dah gugurkan waktu perhimpunan. Okey, kita mula 7.40, syarat dia 4 jam dan kita berakhir pukul 11.40. Ini perkara baru untuk 2021. Okey, untuk makluman tuan-tuan. Macam tahun lepas saya buat 8.50, 7.50 hingga 11.50. Tapi ibu bapa tetap datang ambil murid pukul 12.
Okey, berbeza ya untuk tahun 2021 ni kita habis 11.40, murid balik 11.40. Untuk makluman semua, sekolah SK Jijan ni telah berlaku perpindahan guru, 2 orang guru telah berpindah, maka kita tak cukup kaki tangan. Kita tidak cukup guru sementara dapat guru baru. Jadi saya selepas waktu PDP prasekolah 11.40, saya terpaksa masuk ke kelas tahun 1 hingga 6 ni ikut agihan waktu-waktu kelas. Jadi saya terpaksa juga menampung kekurangan guru tu untuk tahun tersebut, untuk tahun ni. Jadi saya kena habiskan awal. Lagipun kita tak nak membazir waktu sebab kita dah tak ada perhimpunan pagi. Jadi 7.40 tu terus mula PDP dan kita berakhir pukul 11.40. Okey. Okey, ini adalah kurikulum yang diguna pakai untuk prasekolah KPM kita. Bermula daripada awal adalah huraian kurikulum prasekolah kebangsaan. Kemudian dimurnikan sehingga terjadinya KSPK Semakan 2017. Okey, ini adalah kitab yang saya gunakanlah untuk menjalankan pembelajaran di prasekolah. Saya bukan ada kurikulum saya sendiri, tak ada. Saya bukan guna kurikulum pihak swasta, bukan. Jadi saya gunakan kurikulum daripada KPM. Okey. Dan ada garis panduan untuk saya, untuk pengurusan prasekolah ni, saya ada garis panduan dia yang dibekalkan oleh KPM dan saya akur dengan garis panduan yang ada dalam buku yang dibekalkan kepada saya dan taklimat yang dibekalkan kepada saya. Begitu juga dengan kurikulum ni yang terbaru saya guna yang Semakan 2017. Kemudian kita ada KSPK English Language. Ini yang saya beritahu awal tadi berkenaan dengan CEFR tu. Okey, untuk CEFR tu, itulah dia. Sebelum ni kita jalankan English Language juga, tapi kita tak jalankan CEFR. Tapi apabila KSSR menambah baik bahasa Inggeris dengan CEFR, jadi prasekolah kita gubal dia selari dengan kurikulum tahun 1. Jadi kita lahirlah satu kurikulum lagi, iaitu modul untuk Teacher's Kit untuk English Language ni, CEFR ya. Dan akhir sekali adalah pentaksiran tu. Pentaksiran adalah kelola ataupun dipantau oleh JPN dan PPD, JPNS dan juga PPD. Jadi saya menjalankan pentaksiran 2 kali setahun. Apa bahasa mudah untuk pentaksiran ni? Dia macam peperiksaan lah, cuma tak ada peperiksaan bertulis. Cuma saya taksirkan murid sama macam PBD, selaras macam PBD. Saya taksirkan murid 2 kali setahun dan saya rekodkan dan hantar kepada JPNS. Kemudian untuk pentaksiran yang kedua, di situ kita boleh lihat kesediaan murid untuk ke tahun 1. Dia ukur kesediaan murid untuk ke tahun 1 dalam pentaksiran tu. Adakah murid tersebut bersedia untuk ke tahun 1 ataupun tidak, kan? Jika tidak, murid dah masuk ke tahun 1 akan lihatlah perkembangan dia pula macam mana. Okey, ini adalah modul yang diguna pakai di dalam prasekolah. Untuk tahun 2021 memang ada banyaklah modul baru yang diperkenalkan. Tahun lepas kita mula dengan modul civic yang dimasukkan dalam mata pelajaran teras, kita sisipkan. Kemudian tahun ni ada pelaksanaan PKJR pula di prasekolah 2021. Alhamdulillah kita ada laluan PKJR yang telah disiapkan pada tahun 2020 oleh guru-guru tahun 6, projek tahun 6 2020. Jadi kita boleh gunakan laluan PKJR sekolah kita untuk melaksanakan PDP PKJR di prasekolah. Okey, kemudian kita ada pengurusan sistem pepeja dan amalan 3R. Ini bermula 2019 lagi. Dalam pengajaran dan pembelajaran ada dimasukkan tentang amalan 3R ni. Sudut 3R juga telah diwujudkan di prasekolah untuk sebagai pengenalan awal kepada murid kepada amalan 3R. Okey, CFR yang saya sebut tadi dan kemudian aktiviti pembelajaran. Dalam jadual waktu tu tuan-tuan boleh tengok ada AP. AP tu adalah aktiviti pembelajaran. Okey, inilah yang dipelajari dalam aktiviti pembelajaran. Sama ada hands on, individual ataupun grouping, berkumpulan dan sebagainya. Tapi untuk PDP selepas COVID ni
akan ada terbatas lah dari segi pergaulan, kerana kita nak elakkan murid daripada bergaul. Jadi kita banyak aktiviti individu. Okey, seterusnya kelebihan dan keistimewaan murid prasekolah KPM. Sebagaimana yang kita tahu, murid prasekolah KPM ni adalah tiada yuran bulanan. Ibu bapa hanya perlu bayar sekali sahaja kemasukan ke prasekolah tu untuk memberi barang keperluan. Bukan bayar yuran untuk kelas prasekolah, bukan, tapi untuk membeli keperluan. Kira saya ni jadi orang tengah lah untuk tempah name tag murid, untuk beli buku murid, untuk buat program murid. Okey, itulah kelebihannya berbanding daripada prasekolah tadika swasta yang memerlukan anda bayar setiap bulan, ya. Kita ada bantuan makan 2 kali sehari, iaitu sarapan pagi dan juga waktu rehat. Sarapan pagi tu sarapan pagi yang minima, makanan ringan, bukan makanan ringan lah, maksudnya sarapan pagi yang ringan. Kalau anak-anak sejenis anak-anak yang makan sarapan pagi berat macam nasi lemak ke apa je ke, boleh makan di rumah. Dekat sekolah kita makan ringan, sarapan pagi yang ringan. Kemudian waktu rehat barulah kita makan pagi yang berat sikit seperti nasi lemak, mi goreng, bihun sup, mi sup ke. Okay, itu waktu rehat. 2 kali sehari tanpa ibu bapa bayar apa-apa. Okey. Yang kedua, peruntukan PCG murid, iaitu alat tulis. Kita bekalkan alat tulis menggunakan duit PCG-nya. Jadi ibu bapa tak payah belikan dia alat tulis. Sekolah ada bekalkan. Tetapi murid-murid prasekolah ni yang cikgu bekalkan tu tahannya adalah 3 bulan saja kan. Selepas 3 bulan benda tu pensel warna hilang, pensel warna tak cukup, pensel warna pendek, suka sharp, asyik sharp. Jadi apa yang ibu bapa perlu lakukan bila tengok anak-anak dia dah kurang, saya akan beritahulah bila alat tulis anak-anak dah habis, bila saya sebab kita dah belanjakan awal tahun. Jadi wang PCG dah habis, saya beritahu ibu bapa beli sendirilah selepas tu. Okey. Dan seterusnya bantuan koko. Bantuan koko ni untuk menampung hadiah sukaneka, hari sukan dan kecemerlangan. Okey, bantuan koko. Contoh saya beli medal ke, saya beli hamper hadiah ke untuk hari sukan ataupun hari kecemerlangan nanti. Kemudian murid-murid dibayar bayaran takaful insurans RM50 untuk setiap murid setahun. Okey, andai kata murid tak sihat ataupun perlukan rawatan di hospital, ibu bapa boleh hadir ke pejabat sekolah untuk ambil surat yang mengatakan murid adalah daripada sekolah KPM untuk dibawa ke hospital. Kemudian bayaran takaful ni kalau sekolah swasta yang lain, ibu bapa kena bayar tau. Untuk takaful KPM percuma. Okey. Seterusnya pentaksiran. Yang ni saya cakap tadi, pentaksiran saya lakukan 2 kali setahun. 2 kali setahun tu yang formal. Yang tidak formal saya lakukan setiap hari dan melihat kepada hasil kerja murid. Okey, yang 2 kali setahun ni akan dilaporkan kepada PPD dan JPNS dan dilaporkan juga kepada ibu bapa jika ada jika saya dapati ada sesuatu yang luar biasa, saya akan laporkan. Pentaksiran ni, pentaksiran kali kedua untuk menilai peratus kesediaan murid ke tahun 1. Ini saya katakan tadi, adakah murid tersebut sedia ke tahun 1 ataupun tidak. Sedia tak sedia tetap naik tahun, tapi pencapaian murid lah ya. Kita nak kenal dulu pencapaian murid. Kalau yang bagus, kita letakkan dalam kelas yang bagus. Jika tidak, kita lakukan pengayaan ataupun kita beri dia kita perlukan pemerhatian lah. Adakah dia ni kekal di kelas tahun 1 tu ataupun perlukan kelas pemulihan. Okey, aktiviti takwim tahunan kita ada 3, iaitu kurikulum, akademik, harian murid dan kuku ada 3. Saya separate kepada 3 ikut bidang ya. Okey, ini dia. Ikut bidang. Okey, pendaftaran murid tahun 1 yang Januari ni adalah di bawah bidang HEM, gotong royong bawah bidang HEM, pentaksiran berkala bawah kurikulum,
GPK1 mini sukan bawah co-curriculum bawah Cikgu Fairuz, program bijak baca, bijak nombor, tulisan cantik, award a day, kolakium itu di bawah Cikgu Zul, GPK1, futsal di bawah pertandingan futsal funball di bawah Koko, Cikgu Fairuz, Hari Kanak-kanak di bawah HEM, Ihyak Ramadan bawah kurikulum, Semarak Merdeka bawah Koko, Sambutan Hari Lahir Murid di bawah HEM, Lawatan Sambil Belajar di bawah Koko, Pemeriksaan Kesihatan Diri dan Gigi di bawah HEM, Majlis Apresiasi di bawah Koko, Hari Terbuka di bawah kurikulum, Jamuan Akhir Tahun di bawah HEM. Okay, ini adalah aktiviti dan program yang dijalankan sepanjang tahun jika tiada pandemik COVID lah. Tuan-tuan boleh tengoklah macam mana banyaknya program sepanjang tahun yang kita berikan. Okey, ini untuk semua untuk murid lah ni, untuk murid pengalaman dia sebelum masuk ke tahun 1. Memang kita akan sediakan program-program ni selaras. Masuk tahun 1 nanti pun sama juga, program ni sentiasa akan ada sama. Okey, waktu persekolahan kita macam saya cakap tadi 7.40 hingga 9.40 ya, 4 jam. Murid datang awal 7.30 tu untuk sarapan pagi. Okey, sampai terus ke kelas prasekolah untuk sarapan dulu. Kemudian saya akan take over dalam 7.50 tu untuk perbualan pagi, dan kita mula pukul 8 pagi untuk SAT PDP yang pertama. Ini jika bersemuka lah ya. Okey, waktu rehat pukul 10 hingga 10.30, waktu pulang pukul 9.40. Okey, ini peraturan pakaian ada dah saya jelaskan dalam grup WhatsApp kita. Semua dah faham saya rasa, dan semua dah bersedia dengan baju seragam murid prasekolah ni. Untuk t-shirt SKJ Jan, saya akan order bila murid hadir nanti. Saya akan order dengan koperasi. Saya nak tengok saiz badan murid dulu ya. Nanti saya akan uruskan dengan kedai buku koperasi sekolah. Okey, peraturan macam biasa, ambil murid tepat waktu, hantar murid pun tepat waktu. Okey, ini perhimpunan dah tak ada dah untuk sekarang ni, buat masa ni. Hari Jumaat Yasin pun dah tak ada. Jika ada kecemasan, maklumkan awal. Jika tak hadir, maklumkan awal. Sebab kita key in murid dalam sistem, bukan pakai buku lagi. Jadi perlu maklumkan saya sebelum pukul 9 pagi, murid hadir ke tak hadir. Okey? Okey, panduan pakaian sama macam tadi. Panduan kasut senang saja. Kalau mak beli kasut warna putih, stokin belilah putih. Kalau mak beli kasut warna hitam, pakailah stokin hitam. Jangan pakai hitam dan putih. Okey, ikut kasut tu ya. Stokin sama kasut. Minggu orientasi, okey, bermulalah pada hari semalam sebenarnya sehingga 29 hari bulan, selama 7 hari. Sebab kita ada cuti taipusam pada 28 bulan 1. So 7 hari adalah minggu orientasi. Sekarang ni dijalankan dalam PDPR. Okey, kita dah tak dapat nak jalankan bersemuka. Okey, itu boleh baca jika ini kalau tiada PDPR lah ni. Ibu bapa jemput dekat pintu pagar, PPM akan hantar murid ke pintu pagar B. Ibu bapa tunggu kat sana, tak boleh masuk ya. And then okey, jawatan kuasa pemufakatan dah tak ada lagi sebab semua ibu bapa terlibat dalam program pra. Kalau saya buat gotong royong, semua ibu bapa adalah AJK dalam tu, dan dia perlu terlibat dalam program prasekolah. Okey? Dan ibu bapa prasekolah adalah ahli PIBG prasekolah. Kena maklum tu ya. Ibu bapa prasekolah juga adalah ahli PIBG bagi sekolah tersebut. Maksudnya anak tuan-tuan ada tahun 1, tahun 2, kemudian ada prasekolah. Jadi tuan-tuan adalah ahli PIBG. Okey? Tuan-tuan adalah ahli PIBG sekolah SKJ Jan. Okey. Nanti ada yang kata kena bayar ke yuran PIBG? Ya, perlu bayar. Okey, jika ada anak di SKJ Jan perlu bayar. Okey, barangan yang perlu dibawa. Jika perlu. Okey, pakaian kecemasan ni jika perlu Sebab apa? Murid-murid ni kadang-kadang dia takut nak beritahu saya nak pergi tandas.
kalau celik berik ke apa ke, jadi perlunya pakaian kecemasan tu. Untuk pra ni pun saya ada simpan satu, PPM ada simpan juga kalau murid ada basah ke apa ke, muntah ke, jadi ada baju salin lah. Kemudian berus dengan ubat gigi ni wajib, bekalkan berus dengan ubat gigi sebab kita akan gosok gigi selepas makan, dan tinggalkan di kelas prasekolah. Kemudian ada tuala, kalau perlulah dalam beg kalau perlu, kalau tak perlu tak apalah, kalau perlu tuala. Tapi saya tak galakkan sangatlah tahun ni buat tuala ni. Saya rasa lebih baik bawa tuala, bawa ni yang penting. Sekarang ni apa yang perlu sangat adalah bawa ke sekolah adalah hand sanitizer pocket dan juga tisu basah. Tisu basah tu kena ada dalam baku murid setiap hari, tak boleh bawa balik. Sebab dia murid ni makan dekat meja tempat dia belajar tu. Situlah tempat belajar, situ tempat makan. Jadi dia kena lap. Kita ada sediakan hand sanitizer yang besar tu untuk murid sebelum murid masuk kelas. Tapi ini untuk murid sendiri, pocket yang kecil punya. Kita wajibkan bawa tu, norma baharu ni. Okey, dan kemudian ada borang lah yang telah saya bagi nanti, tolong bawa borang tu, isi dan pulang balik kepada saya. Nanti saya akan berikan satu file, dalam tu ada form tu lengkapkan, pulang balik dengan file tu. File tu memang saya khas untuk anak tuan-tuan. Kalau ada apa-apa saya nak beri, saya akan masuk dalam file tu. Okey, segala peralatan ni tolong tulis dengan marker pen nama anak-anak. Contohnya hand sanitizer, tulis nama kat situ. Tisu basah, tulis nama dekat paket tisu basah tu supaya tak tertukar. Berus dan ubat gigi pun sama. Okey. Sesi soal jawab. Okey, saya tahu yang tuan-tuan akan tanya. Okey, kalau ada apa-apa boleh ambil nombor telefon saya rasa semua ada, dan nombor telefon PPN Cik Ida kena save dalam handphone masing-masing. Apa-apa boleh mesej, boleh WhatsApp, dekat grup pun boleh. Kalau dekat grup kita ibu tuan-tuan bertanya atau puan-puan bertanya saya apa-apa soalan, bila bertanya dekat grup, manfaatnya ahli lain pun boleh tahu. Kan, mungkin ada yang nak tanya juga tapi segan, ataupun mungkin yang dah tanya belum tanya lagi, puan dah tanya dulu, jadi jawapan dah ada. Bagus juga tanya kat grup daripada bertanya kat personal lah. Okey, kalau personal ni puan seorang je lah yang tahunya kan, macam tu. Jadi kalau ada apa-apa boleh saya akan respon, WhatsApp Syida pun akan respon pada WhatsApp kalau nak tanya apa-apa, tak ada masalah. Kalau saya tak respon lagi tu, saya akan respon lah, tak ada masalah lah. Bila pun saya ada masa je saya tulis lah, saya jawab lah ya. Tak ada masalah. Kita berkomunikasi dua hala. Kita berkomunikasi secara mudah lah. Jangan rasa ada gap pula. Okay. Sebab kita akan bekerjasama selama setahun ni. Okay. Okay, ni dah habis dah sebenarnya ni. Alhamdulillah. Tanggungjawab DPIKO, amanah laksana mendidik dan membimbing murid agar berjaya dunia akhirat. Okay. Sebelum habis ni saya teruskan dengan soal jawab. Saya tahu ibu bapa akan tanya tentang PDPR ya. Tentang PDPR. Okey, PDPR ni apa tuan-tuan? PDPR ni adalah pengajaran dan pembelajaran di rumah disebabkan tempoh PKP dan pandemik kita tak dapat jalankan secara bersemuka. Jadi kita buat pengajaran di rumah. Cikgu-cikgu, pendidik semua satu Malaysia pun semua di sekolah mana-mana pun dia tak nak menyusahkan ibu bapa. Saya pun sama sebab saya pun ada anak. Okey, saya tak nak menyusahkan ibu bapa. Jadi kita cuba buat yang terbaik. Contohnya minggu ni minggu orientasi. Saya nak beri kerja setiap hari pun tak boleh. Jadi saya perlukan sedikit masa, sesekali akan bagi tugasan. Dan untuk prasekolah ni disebabkan kita tak ada taklimat, form pun saya tak dapat berikan, file pun ada pada saya lagi. Jadi saya perlu fikirkan kaedah yang sesuai. Contoh semalam saya bagi satu tugasan video, saya bagi tempoh 3 hari. Tak apa, bila-bila masa tuan-tuan dan puan-puan ada masa, rekodlah video tu untuk saya, untuk saya lah, saya kena rekod juga dapatan PDPR. Okey, kemudian untuk minggu depan hari Isnin minggu depan saya minta ibu bapa untuk hadir ke sekolah untuk ambil file yang saya bekalkan tu. Okey, kira saya dah bagi taklimat ni, semua dah pendaftaran dah
kira dah pendaftaran ni, cuma saya belum bagi file lagi. Jadi hari Isnin ni saya minta ibu bapa datang ke sekolah sekejap untuk pick up file, dan dalam file tu ada form-form, borang-borang. Okey, ibu bapa isi form tu borang-borang tu. Dan juga dalam tu ada senarai bayaran, dalam tu pun ada sampul surat untuk bayaran. Dalam tu juga saya bekalkan modul lembut jari modul lembut jari untuk seminggu. Kira ibu bapa datang Isnin ni ambil, okey, form tu isikan, borang tu isikan, kemudian modul tu bagi murid buat, bagi anak-anak buat, ikut hari. Saya bagi tahu nanti hari apa buat kan untuk lembut jari. Kemudian bayaran tu boleh masukkan tik dan nama dekat borang, tulis nama. Okey, kemudian tulis bayaran apa yang tuan-tuan dan puan-puan dah akan bayar, masukkan dalam sampul surat dan beri hantar kepada saya pada hari Jumaat minggu depan. Saya kena tengok tarikh ni supaya jelas saya tengok kalender. Isnin minggu depan, hari apa 25 hari bulan. 25 hari bulan tuan-tuan datang ke prasekolah, datang ke sekolah. Saya tunggu dekat guard tu pun tak apa, saya tunggu situ, tak payah masuk pun tak apa. Hari Isnin saya bagi masa pukul 10 sampai pukul 11 1 jam ke 11.30 saya tunggu kat sekolah. Tuan-tuan datang ambil file dengan saya 25 bulan beserta modul. Okey, pada 25 bulan. Dan hari Jumaat 29 hari bulan, tolong hantar semula file yang saya minta tadi tu, hantar pada saya dengan kerja sekolahnya, hantar, dan saya akan bagi tugasan seterusnya nanti. Puan 29 hari bulan ni hantar file, hantar bayaran, hantar form-form, hantar dalam tu kerja sekolah, dan saya akan bagi kerja sekolah yang baharu. Okey? Macam tu. So itulah kaedah yang setakat ni saya. Kalau saya buat online, saya akan beritahu. Kalau saya bagi online worksheet, kalau saya bagi video, saya akan bagi tahu juga. Okey? Macam tu. Rasa terbeban supaya kita okey, ni adalah jumlah bayaran. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon sangat untuk pentingkan yang penting. Bayar yang penting, sebab saya perlu juga buku kerja tu untuk murid buat kerja sekolah kan. Perlu juga modul bacaan. Tuan-tuan tik lah, nanti saya tak paksa tuan-tuan untuk bayar semua 260 ni. Tuan-tuan tik dekat borang nanti yang saya bekalkan tu apa bayaran yang tuan-tuan dan puan bayar, dan saya ingat PPM saya akan